Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Hamdi bin Halimi. Saya akan menerangkan nilai murni yang patut dipupuk di kalangan pelajar. Nilai murni yang saya akan terangkan ialah nilai murni bekerjasama. Kerana nilai bekerjasama ini akan meningkatkan lagi kemahiran bersosial di kalangan pelajar dan juga mengajar pelajar untuk bertolak ansur di antara satu sama lain. Malahan pelajar juga akan dapat menghormati pandangan orang lain. Ia juga akan mengelakkan para pelajar itu daripada bertelingkahan dan juga dapat menyelesaikan masalah itu secara berkumpulan dengan lebih pantas. Sekian itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narain Bashira binti Nur Al-Azmi. Saya akan menerangkan tentang nilai murni yang perlu diterapkan dalam diri pelajar. Sebelum seseorang pelajar itu ingin memiliki nilai murni yang baik, mereka haruslah terlebih dahulu memiliki adab yang baik dalam memulakan sesuatu. Berdasarkan hadis ini iaitu Man la adabu lahu la ilmu lahu, yang bermaksud orang yang tidak mempunyai adab ataupun akhlak maka tiada ilmu baginya. Antara nilai murni yang perlu diterapkan dalam diri pelajar ialah pelajar perlu mengamalkan nilai mematuhi peraturan sekolah, kolej maupun universiti pada setiap masa. Pelajar perlu menyedari bahawa peraturan yang dibuat untuk membolehkan pelajar belajar dengan baik. Peraturan juga dibuat untuk kebaikan para pelajar, iaitu supaya pelajar berasa selamat semasa berada di kawasan pembelajaran iaitu sekolah maupun institusi. Nilai murni yang perlu ada dalam diri seorang pelajar adalah obviously jujur. Kenapa jujur? Because honesty is the best policy. Antara nilai yang termasuk dalam kategori jujur adalah dengan mengakui kesalahan diri sendiri ataupun tidak mengambil harta orang lain. But the most important is you should not cheat in your exam. Because why? Simple. You cheat in your exam and then you get a result yang gempak. Kemudian guna result tu untuk cari kerja. Bila dah kerja tak berkat. Kemudian dah dapat gaji. Gaji pun tak berkat. Bila dah makan faham lah. So yeah, be honest to yourself, and then the greatest truth is honesty, and then the greatest falsehood is dishonesty. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhruddin bin Azido, Diploma Pendidikan Islam kelas 2. Jadinya hari ini saya akan membentangkan tentang sikap berdikari. Jadinya sikap berdikari bererti kita bergantung kepada orang lain atau mengharapkan pertolongan. Kita tidak bergantung kepada orang lain atau mengharapkan pertolongan mereka sewaktu melakukan sesuatu. Sikap ini perlu ada pada diri setiap pelajar agar mereka tidak bergantung kepada pelajar lain dalam melaksanakan sesuatu kerja. Ini amat menyusahkan kerana kita terlalu mengharapkan bantuan orang lain sehingga hasilnya tidak begitu memuaskan. Yang kedua pula, sikap berdikari akan membentuk sikap yang seimbang sama ada dari segi fizikal maupun mental. Kita akan sentiasa bersikap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan dan risiko dalam mengenai masalah dengan sebaik mungkin. Seterusnya, kita juga tidak teragak-agak untuk membuat pilihan. Ini kerana kita yakin terhadap kemampuan kita sendiri dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sikap ini akan menjadikan kita seseorang yang kreatif serta berupaya menghasilkan kerja yang berkualiti. Kita akan sentiasa berfikir untuk menaik taraf hidup kita dan berusaha memperbaiki diri sendiri. Dan kesimpulannya ialah bagi sikap berdikari amat penting dalam diri setiap manusia untuk memantapkan diri dan menyediakan kekuatan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. Sekian, terima kasih. Seterusnya, menepati masa. Menepati masa bermaksud melakukan sesuatu kerja tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Kita perlu menghargai masa kerana masa itu emas. Sikap suka menepati masa dapat menanam disiplin dalam diri pelajar. Pelajar yang sentiasa menepati masa juga tidak akan terlambat ke sekolah
dan akan sentiasa disenangi oleh guru. Selain itu, pelajar yang menepati masa pasti akan berjaya dalam kehidupannya. Hal ini kerana setiap saat mereka akan menggunakan untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Sebagai contoh, pelajar yang sentiasa membaca buku sudah pasti kejayaan berada di dalam genggamannya. Ada manusia berkata tidak cukup masa, manakala ada yang berkata cukup masa dan ada juga yang berkata terlebih masa. Sedangkan setiap manusia di muka bumi ini dikurniakan tempoh waktu yang sama dalam sehari, iaitu 24 jam atau 1440 minit atau 86,400 saat. Hakikat yang sebenar segalanya bergantung kepada bagaimana seseorang itu menguruskan masa dalam kehidupan sehariannya. Masa yang sudah berlalu tidak akan kembali. Oleh itu, kita sebagai pelajar yang menepati masa mesti pandai memanfaatkan masa dengan perkara yang mendatangkan faedah. Sesungguhnya, seseorang yang menepati masa tidak akan kerugian. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Farhana binti Mohtar, KID 210504143. Nilai yang seterusnya ialah pelajar mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab menyiapkan tugasan. Sebagai contoh, sekiranya seorang guru itu memberikan sesuatu tugasan kepada pelajar, pelajar mestilah menyiapkan tugasan itu dan menghantar tugasan tersebut sebelum tarikh tamat penghantaran. Terdapat 4 cara berkesan bagi pelajar untuk menyiapkan tugasan. Yang pertama, membuat rancangan kerja iaitu jadual tugasan. Yang kedua, membuat tugasan yang mudah dahulu. Yang ketiga, jangan tangguh kerja sekolah. Dan yang terakhir, tanya sekiranya tidak tahu dalam kerja sekolah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfaqar bin Abdul Halim. Baiklah, antara nilai murni yang perlu dipupuk dalam kalangan pelajar ialah sikap hormat menghormati. Hal ini kerana para pelajar haruslah menghormati kepada mereka yang telah berusia ataupun mereka yang telah tua. Contohnya seperti guru, makcik, cleaner, pengawal keselamatan dan sebagainya. Contohnya ketika bertembung ataupun bertemu dengan mereka, ucaplah Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum makcik. Dan untuk itu untuk yang Muslim. Kalau bagi yang bukan Muslim, hanya sekadar mengucapkan salam sejahtera cikgu ataupun selamat pagi sambil menundukkan kepala. Dengan berbuat demikian, dapat mengadakan silaturahim antara sesama pelajar dan juga guru, makcik cleaner, pengawal keselamatan dan sebagainya, dan menceriakan lagi suasana di sekolah.